Salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima uliq wa khatimin lima sabaq nasiril haqqi bihaqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kita syukur di atas nikmat kehidupan iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sirajul Mubtadin pada muka surat yang keempat. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Asas Islam. Jadi perkara-perkara yang penting dalam Islam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Terbinanya Islam di atas 5 perkara. Jadi terbina Islam dengan 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, mengucap dengan lidah kita, yakni bagi orang yang boleh bersyahadah. Kalau orang bisu, dia isyaratkan sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan kita bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Wa iqamis salah, dan yang kedua iaitulah mendirikan, yakni menunaikan akan solat. Yang kita maklum 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Itu maknanya mendiri. Mendiri dengan makna menunaikan akan solat. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, kita ni tidak mengiring. Tak mampu tidak mengiring, kita tidak terlentang. Perbuatan-perbuatan kita tu mengikut kemampuan kita. Dia ada tobik dia lah. Bila boleh duduk, dia ada catatan dia. Nah, bila kita tu tidak mengiring, tertib yang didobit, yang kita perlu faham. Berdiri bila ketika kita kuasa. Tak kuasa nak duduk tu, hak dia setakat mana baru boleh duduk. Dia ada dobit-dobit, catatan-catatan yang perlu kita kena faham. Wa itta'iz zakah, dan menunaikan akan zakat. Wa shaumir Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Wa haji baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menunaikan haji bagi mereka yang kuasa pergi kepadanya, kepada Baitullahil Haram. Artinya diasaskan Islam, asas Islam, terbentuk, terbinanya Islam itu di atas 5 perkara. Mengaku, yakni dengan lisan kita, dengan lidah kita, kita berlafaz, ataupun dengan isyarat bagi yang bisu. Mengaku bahawasanya kita bersaksi, kita mengaku tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, sebenar sembahan melainkan Allah Ta'ala. Pengabdian kita kepada Allah semata-mata. Dan bahawasanya Nabi Muhammad itu
Persuruh Allah Ta'ala, utusan Allah Ta'ala. Itu kita maklum, kita buat dah semua perkara-perkara ni. Dan yang kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu. Menunaikan sembahyang 5 waktu. Ketiga, membayar zakat bagi yang cukup haul dan nisab. Keempat, cetakan masa taib tu barangkali terjatuh. Keempat, puasa di bulan Ramadan. Ni nak masuk dah. Lah ni Sya'ban, nak masuk kepada Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa seperti mana difardukan kepada umat-umat yang terdahulu. Dengan puasa itu pasti kamu takut kepada Allah Ta'ala, yakni bertakwa. Kelima, pergi haji ke Baitullahil Haram di Mekah bagi mereka yang ada kemampuan kepadanya, kepada pergi ke Mekah itu, kepada berjalan, cukup keuangan, satu, harta, yang kedua kesihatan, yang ketiga kenderaan yang selamat, dan yang keempat keamanan, tak berlakunya perang. Kalau perang tak wajib pergi lagi. Kalau kenderaan tak selamat, tak wajib kita pergi lagi. Kemudian kesihatan dan kemampuan daripada sudut harta. Kalau mampu, wajib pergi. Kalau tak mampu, belum, yang dikatakan belum cukup lagi had kemampuan tu, tak wajib pergi lagi. Tapi kalau dah cukup, wajib pergi. Wajib pergi. Contoh macam mana? Bendang dia 40 holong. Lepas tu tak mau jual walaupun serolong untuk pergi haji, tak boleh. Tu letakkan pun ada. Aman pun, aman tak perang, wajib kita kena pergi. Wajib kita kena pergi. Sama ada duit tu dalam aset yang ada ataupun aset yang beku. Kalau ada lebih, kita kena jual sikit, sekadar serlong untuk kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Tapi ada 3 long ya. Tu tak wajib. Tak wajib pergi lagi. Impun duit dulu sampai masa Allah Ta'ala bagi, baru kita pergi. Baik. Pengertian Islam. Kita semua orang Islam. Apa pengertian Islam? Di dalam takrif Arab, al-istislam wal-inqiyad. Islam yakni al-istislam wal-inqiyad. Terima, patuh, ikut Nabi sampaikan kepada kita, wajib kita kena terima daripada sudut zahir, anggota perbuatan kita kena taat kepada Allah Ta'ala dan perintah agama. Itu Islam. Islam ni terima, patuh, ikut, taat apa sahaja yang dibawa oleh Rasul daripada bahagian hukum hakam syariat daripada sudut luaran anggota kita. Kita kena patuh. Pengertian Islam. Islam ialah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna din indallah al-Islam. Agama di sisi Allah iaitu Islam. Agama hak Allah iktiraf, kita ni mentauhidkan akan Allah Ta'ala. Jadi Islam ni ialah agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Islam itu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Islam itu artinya menyerah diri
dan menurut perintah. Ini yang dikehendaki, menyerah diri dan menurut perintah, itulah takrif kepada Islam. Nah, Islam ni terima, turut, patuh, ikut, taat. Itu Islam. Jadi kitab ni dia ambil poin-poin ringkas. Dia ambil isi-isi sahaja yang perlu kita kena faham. Nah, jadi Islam ni terima, ikut semua yang dibawa oleh Rasul, yakni tambah sikit hurai sudut zahir, iaitu mematuhi perintah Allah Ta'ala daripada sudut anggota luaran kita. Kita taat kepada hukum hak Allah Ta'ala sudut anggota luaran kita. Itu Islam. Orang panggil a'malu jawarih, amalan luaran, amalan anggota kita. Macam mana? Kita mengucap syahadah dengan lidah, kita solat dengan anggota, kita keluarkan zakat dengan anggota. Itu maknanya Islam. Terima semua yang dibawa oleh Rasul daripada amalan anggota luaran kita. Itu namanya Islam. Adapun batin hati, itu namanya iman. Itu namanya iman. Kita beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat. Itu orang panggil amalan batin kita. Itu iman. Adapun luaran, itu orang panggil Islam. Kalau kita ikut hukum hakam hak luaran ni, namanya kita ni Muslim. Kalau lelaki muslimin, kalau perempuan muslimat. Nah, habis. Muslimah yang perempuan, ramai muslimat. Nah, habis. Rukun Islam, maklum hak ni mudah. Rukun Islam 5 perkara. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Ni maklum. Wajib kepada orang bukan Islam, nak masuk Islam, kena mengucap 2 kalimah syahadah. Dan fardu yang dikatakan sunat muakkad. Sunat muakkad bagi orang yang ayahnya Islam, ibunya Islam, dia mengucap sekali dalam seumur hidup dia, sunat muakkad dituntut bagi kita. Khilaf. Setengah kata wajib juga. Mak Islam, pak Islam. Setengah kata wajib juga, kena mengucap 2 kalimah syahadah seumur hidup sekali. Setengah kata tak wajib dah, hanya sunat muakkad sahaja, kerana kita ni mengikut agama ibu dan ayah kita. Ayah kita Islam, mak kita Islam, kita Islam. Kedua, sembahyang 5 waktu sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik. Lepas tu kalau tak sembahyang jadi mana? Fasik. Berdosa, asi. Berdosa. Fasik hukum dia, berdosa. Na'udzubillah. Tiap-tiap dosa wajib bertaubat. Wajib taubat dengan makna kita menyesal dan kita mendirikan sembahyang dengan segera. Itu rukun asas agama kita. Jadi rukun Islam di sini rukun majazi, nama dia. Rukun pinjam kata nama sahaja. Pada hakikat bukan rukun hakiki. Rukun sembahyang rukun hakiki, rukun iman rukun hakiki. Tetapi rukun Islam bukan rukun hakiki, namanya rukun majazi ataupun pinjam kata nama. Pasal apa? Kerana takrif rukun itu mesti kena buat. Kalau tak buat tak sah.
Macam sembahyang rukun dia 13, tak sujud tak sah sembahyang. Kalau kita guna makna rukun yang kekal, yang asal, dia bercanggah. Macam mana? Rukun Islam 5, tak pi haji. Adakah tak sah Islam? Sah. Selagi dia tak mengingkari kewajipan, sah Islam dia. Maknanya dia tak mampu. Kalau tak mampu tak pi, sah Islam. Takrif rukun kalau tak buat tak sah. Maknanya rukun Islam, rukun majazi, rukun pada pihak pinjam kata nama. Yang sebenarnya perkara yang penting dalam Islam 5. Mengucap, sembahyang, itu perkara yang penting. Kalau buat, kita ni diberi ganjaran pahala. Kalau tak buat, berdosa, fasik nama dia. Tapi tak jadi batal iman, tak jadi batal Islam lagi, tak batal Islam. Rukun sembahyang, kalau tak sujud batal sembahyang. Rukun iman, kalau tak percaya salah satu, batal semuanya. Na'udzubillah iman kita. Tapi rukun Islam tak. Kalau tak pi haji oleh kerana tak mampu, tak batal. Tak batal. Selagi tak mengingkari kewajipan. Lepas tu macam mana? Kita kena faham perkara yang penting dalam Islam 5. Oleh kerana penting sebut rukun pun tak apalah. Tak apalah. Boleh. Jadi pertama mengucap 2 kalimah syahadah, rukun Islam. Kedua sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kalau tak buat, berdosa, fasik. Nah, berdosa hukum dia. Tiap-tiap dosa wajib bertaubat. Tiap-tiap dosa wajib bertaubat. Itu kita, terutamanya orang-orang Melayu, apabila nak berkahwin anak, maka dipanggil wali itu mai ke dalam masjid. Nah, mai masjid. Buat apa? Sebelum nak angkat nikah anak perempuan tu, maka wali itu disuruh istighfar dan disuruh syahadah dan berselawat ke atas Nabi SAW. Pasal apa istighfar? Kerana untuk mengeluarkan dia ni ketika itu daripada fasik. Kerana bagi mazhab Syafi'i, wali fasik tak sah angkat nikah anak. Tu bagi mazhab Syafi'i. Lepas tu nak buat macam mana nak pergi keluar fasik? Bertaubat ketika itu. Tutup imam suruh astaghfirullahalazim. Supaya tak malu, Tok Imam kata kita pakat kata ramai-ramai. Kita pakat kata ramai-ramai. Eloklah aturan tu. Supaya mengeluarkan daripada fasik. Dan fasik bagi wali ni khilaf. Setengah kata sah angkat, setengah kata tidak sah. Apabila khilaf lagu tu, bagi keluar daripada khilaf senang, maka bertaubat. Keluarlah daripada khilaf. Mudah. Pasal apa? Kita bukan tahu dia sembahyang tak sembahyang. Kadang-kadang tak pernah pijak langsung masjid. Tok imam pun tak kenal. Nak kahwin anak tu baru jumpa tok imam. Pasal kena minta borang. Kalau tak jumpa lagi. Ada masyarakat yang macam tu. Itulah dibuat oleh pihak agama. Kena minta borang di pejabat agama, minta borang di imam dulu, pergi pejabat agama. Lepas tu ditapih cukup syarat, minta sijil nikah ibu ayah. Barulah diberi borang. Apabila sah, diberi borang itu. Elok juga. Untuk mengawal. Baik. Ketiga, membayar zakat, termasuklah zakat fitrah. Zakat lagi akan datang dia hurailah. Zakat ternakan, zakat tanaman, zakat mah perak, zakat perniagaan, dan termasuk zakat fitrah. Nanti dia adalah
berapa peratus dia sebut belakang tu. Kitab ni nipih, tetapi insya-Allah kalau kita ni hadam, kita belajar betul-betul, faham betul-betul, amal betul-betul dalam kehidupan, memada lepas fardu ain kita dalam bab belajar ilmu fiqh. Dalam bab belajar ilmu fiqh lepas fardu ain insya-Allah. Pasal apa? Walaupun nipih tapi cukup 4 rabak. Ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, lengkap dalam kitab ni. Maka terima kasihlah kepada Ustaz Anwar Pondok Pasir Tumbuh yang dengan asbab beliau memudahkan kita untuk belajar ilmu fardu ain dan untuk melepaskan hukum fardu ain tu dalam bab mengaji ilmu fiqh. Kalau kita belajar kitab ni cukup dah. Tu fardu ain bukan banyak, sikit ya. Begitu juga tauhid, bukan banyak, ni sikit ya. Hak kita nak ambil asas hak betul-betul tu. Begitu juga ilmu tasawuf, bukan banyak, sikit ya. Nak jaga hati lagu mana? Tak boleh ada mazmumah, kena ada mahmudah. Apa dia mahmudah? Nak buat macam mana mujahadah dia? Bukan banyak. Bukan payah pun, mudah. Jadi alhamdulillah ini sebagai asas kepada kita dalam bab fiqh. Kalau kita belajar kitab ni, moga-moga lepas tanggungjawab kita, fardu ain kita tentang ilmu yang berkaitan dengan ilmu fiqh. Apa dia fiqh? Al-fiqhu al-fahmu. Fiqh itu menuntut kepada faham. Belajar faham atau fiqh. Tu fiqh. Maka orang yang arif tentang hukum hakam namanya faqih. Faqih. Orang yang reti tentang hukum hakam dalam bab hukum hakam syariat. Tu orang panggil faqih. Habis itu. Keempat, puasa Ramadan. Nanti dia sebutlah semua, dia akan hurai satu-satu kepada kita. Kelima, mengerjakan haji dan umrah ke Baitullahil Haram di Mekah. Kait di Mekah pasal apa? Kerana di Iran pun ada. Macam mana? Nak pihak mana? Hak Mekah nu, hak Iran tu tak iktiraf. Tak iktiraf. Bukan kata di Iran hak Kelana Jaya pun ada, hak orang duk buat kursus haji. Bukan kata di Kelana Jaya Masjid Sultanah pun ada replika. Hak tu tak jadi, tak boleh. Sebagai nak buat kursus umrah boleh, nak buat kursus haji, ibadah tak diterima, tak sah, tak diterima. Umrah dan haji ke Baitullahil Haram di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Hak tu yang diiktiraf dalam agama kita. Habis itu. Baik. Elok dia tulis di Mekah tu. Pasal apa? Ke depan nanti akan mai bercelaru banyak lagi. Apabila ada asas fardu ain, hak Mekah aja dia iktiraf, hak lain tak boleh. Hak lain tak boleh. Baik. Itulah inna din indallah al-Islam. Agama di sisi Allah al-Islam, alif lam ma'rifah. Islam yakni Islam yang diasas oleh Rasul sahaja yang diterima. Islam yang dibuat oleh orang lain, yang direka oleh orang lain, tertolak. Kita tak boleh pakai itu. Kita pakai Islam hak yang Rasul asas, yang Rasul kita bawa sallallahu alaihi wasallam. Hak tu sahaja yang kita terima. Maka Islam yang diasas oleh Rasul, ulama letakkan satu asas di dalam pengajian-pengajian fardu ain. Tauhid dia macam mana, fiqh dia macam mana, dalam ilmu suluk asas fardu ain, dalam bab ilmu tasawuf, ilmu adab macam mana, ilmu tazkiyah macam mana. Tu ada asas-asas dia di dalam agama Islam. Habis itu. Baik. Rukun Islam yang pertama, kalimah syahadah, yakni mengucap 2 kalimah syahadah.
Rukun Islam yang pertama ialah mengucap 2 kalimah syahadah, yakni berlafaz dengan lidah kita. Baik. Macam rukun sembahyang dia ada 3, qauli, fi'li, qauli. Qauli, qalbi, rukun qalbi, niat. Qauli kena kata, fi'li buat. Tu hak sembahyang. Maka hak qauli ni kena kata. Kata tu kena dengan lidah. Lidah tu kena bergerak. Dan dia kena ada bunyi yang sekadar dengar di telinga kita. Itu baru orang panggil lafaz. Ni angkat-angkat takbir, mulut katuk, menguat podak, semayang lagu mana? Dia kata bacalah hati. Bacalah hati itu bukan qauli. Qauli ni dia kena passion, kena kata. Hak hati tu qalbi, niat ni di hati tu. Qalbi, niat. Rukun qalbi. Rukun qauli kena kata. Fatihah, takbir kena kata. Fatihah kena kata. Tasyahud kena kata. Itu rukun qauli. Kalau duduk senyap, mulut tak bergerak, tak sah sembahyang kita. Tak sah. Dia kena baca. Apabila baca, mulut kena bergerak, lidah kena bergerak, baru orang panggil baca. Begitu juga syahadah. Syahadah ni lafaz. Dia kena berlafaz, kena sebut. Lafaz tu sebut, dia kena sebut. Rukun Islam yang pertama mengucap, yakni menyebut 2 kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku mengaku dan bersaksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah, dan aku mengaku, yakni bersaksi, bahawa Nabi Muhammad itu bersuruh Allah Ta'ala. Ini maklum bagi kita. Baik. Wajiblah dipersertakan sewaktu mengucap 2 kalimah syahadah itu tasdik, membenarkan. Tasdik yakni membenarkan dengan hati. Tasdik itu membenarlah, yakni menerima dalam hati kita bahawa tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah, dan bahawa Nabi Muhammad itu sebenarnya persuruh Allah Ta'ala. Baik. Jadi pada mudah. Lafaz asyhadu an la ilaha illallah dalam hati, Allah jua Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi Nabi Muhammad sebenar Rasul. Tak apa. Dalam hati kita lagu tu ringkas. Allah jua Tuhan, Nabi Muhammad itu Rasul. Sah pada lafaz dan i'tiqad hati kita. Diutuskan Rasul itu oleh Allah Ta'ala kepada sekalian alam ini. Rasul tu untuk sekalian alam, tetapi ditaklifkan hanya 2, manusia dan jin, jin dan manusia. 2 tu ya. Sembahyang, puasa, zakat, haji ditaklif kepada siapa? Jin dan manusia. Pasal apa kata 2? Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia supaya dapat beribadah. Tetapi Rasul ni diutuskan untuk semua alam, yakni pada pihak memberi rahmat. Tetapi taklif hanya 2, jin dan manusia. Hukum hakam ni untuk jin dan manusia. Jin pun kena sembahyang, jin pun kena puasa, jin pun pergi haji. Tu kalau kita pergi ke Mekah, masuk dalam tandas, jangan kita buang tulang dalam tandas. Kena hormat. Itu makanan saudara kita, iaitu jin. Tok Isaleh cerita dulu ni orang pergi Mekah, tulang ayam tu dia tauk dalam jamban, pecah lala tu. Pasal dia marah. Tu kita kena cermat di Mekah. Kita tak boleh buat sebarangan.
Nah, kita kena hormat kerana saudara kita iaitu jin, di antara makanan mereka iaitulah tulang. Bukan tokak bunyi perak-perak tu. Depa seduk zat dia sahaja. Nah, itu jin. Tak nampak kehidupan depa macamlah kita juga. Ada nikah kahwin, ada laki perempuan, itu jin. Ada pun malaikat dak. Malaikat dak, bukan lelaki bukan perempuan. Tidak ada hawa nafsu tu malaikat. Jin dia ada akal, dia ada hawa nafsu. Macam manusia. Cuma beza dia yang pertama tak nampak. Yang kedua iaitulah beranak saja terus balik. Beranak jin ni terus balik. Kita tak. Umur 9 tahun kalau ada tanda-tanda balik baru hukum balik, ataupun tak ada tanda. Sampai 15, baliklah bagi manusia. Makna yang terkandung di dalam kalimah syahadah, di dalam dua kalimah syahadah itu terkandung makna kepercayaan kepada Tuhan. Kita yakin Allah jua Tuhan yang sebenar, ketuhanan yang sebenar, dan kepercayaan kepada Rasul syahdan. Ini penjagaan. Seorang yang berlafaz dengan dua kalimah syahadah itu adalah ia mengaku akan adanya Tuhan yang sebenarnya, iaitu Allah Ta'ala, dan mengaku bahawasanya sebenarnya Tuhan itu telah mengutuskan Rasulnya kepada sekalian alam ini, iaitulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ni namanya Islam daripada sudut zahir. Maka dihormati akan nyawanya, hartanya. Kita tak boleh bunuh sewenang-wenang, dan kita tak boleh rampas hartanya sewenang-wenang. Itu dalam hukum Islam. Dan maruahnya wajib terpelihara. Kita tak boleh buat sewenang-wenang kepada orang yang mengucap dua kalimah syahadah. Dihormati darah dia, nyawa dia, muruah, kehormatan dia terpelihara. Itulah ada hukum kuliah yang 6. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga nyawa, harta, keturunan, muruah, kehormatan terpelihara. Kalau buat perkara ni, ada undang-undang dalam Islam. Kalau bunuh, ada apa hukum balik? Kalau kita curi harta dia, apa hukum balik? Maknanya kalau mengucap dua kalimah syahadah, dihormati akan dia, dan dia ini terpelihara, dan wajib kita ni pelihara nyawa, harta, kehormatan, dan apa sahaja yang berkaitan dengan hukum syarak, hukum syariat. Tu kalau berlaku apa-apa, dia ada 6 asas hukum tu. Jaga akal, jaga nyawa, jaga harta, jaga keturunan, jaga muruah, kehormatan. Kalau orang tuduh, apa hukum dia? Jadi apabila mengucap dua kalimah syahadah, maka secara automatik, secara zahirnya terbentuklah asas hukum itu kepada seseorang. Baik. Lepas tu hak yang bukan Islam juga tak terpelihara ke? Terpelihara. Yakni kafir harbi sahaja. Adapun tak kafir zimmi sahaja yang terpelihara. Adapun kafir harbi tak ada nilai sikit pun. Kafir yang memerangi Islam, kafir yang mengisytiharkan peperangan kepada Islam, itu tak ada hormat. Darah dia tak hormati, nyawa dia tak dihormati, harta dia tak dihormati. Yang dipelihara kafir zimmi. Apa dia kafir zimmi? Kafir yang taat di bawah pemerintahan sultan Islam. Maknanya dia akad, kami taat setia, nak duduk di bawah pemerintahan daulah Islam. Tu orang panggil kafir zimmi. Dia tak kacau. Apa sahaja
apa sahaja hukum undang-undang di dalam negara dia patuhi. Tu orang panggil kafir zimmi. Adapun harbi, dia isytihar lawan kita, tu tak dihormati. Tak dihormati. Nah. Baik. Jadi apabila mengucap dua kalimah syahadah, Islamlah seseorang itu dan dihormati akan dia secara zahirnya, gitu. Tetapi Islam belum tentu iman. Itu kita kena ada satu lagi, iaitu iman. Apabila iman Islam, maka sempurna. Islam lagi pula beriman. Itu sempurna sebagai hamba Allah Ta'ala. Dan kita bersifat dengan ihsan, lagi-lagilah menyempurnakan agama kita seseorang itu. Baik, satu lagi, kelakuan syahadah. Apabila seseorang kafir mengucap ia kafir itu akan kedua kalimah syahadah, mula-mula dia kafir, dia mengucap dua kalimah syahadah, maka jadilah Islam. Serta dengan kepercayaan di dalam hatinya, maka jadilah ia kafir itu yang mengucap tu seorang Islam. Mula-mula dia kafir, dia mengucap, maka jadilah Islam. Dan terpeliharalah dirinya, yakni dihormati dirinya. Terpelihara yakni dihormati. Kita kena jaga nyawa dia, kita kena bela harta dia, kita kena bela muru'ah, iaitu kehormatan diri dia. Kita kena bela. Itu sifat orang Islam. Nah, hukum hakam kepada kita. Baik. Contohnya orang jajah, dia tu zina tu. Hei, jangan kata kat dia. Tu kita kena tegakkan di dalam, kita kena aman dalam kehidupan kita. Dia tu zina tu, kita kata tak boleh kata macam tu kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, kita tak boleh tuduh. Selagi mana mahkamah hakim tidak memutuskan hukuman, kita tak boleh tuduh. Berdosa. Takut kita buat amal, tiba-tiba kita ni dalam bab ni kita tak jaga mulut kita nak kata ke orang. Orang yang mereka fitnah munafik. Orang yang menyebarkan fitnah fasik, berdosa. Benda tu tak tahu kat mana. Hakim pun tak putus lagi. Kita duk jajar kata fasik, berdosa. Tak boleh. Itu kita kena pantang mulut kita, kita kena pantang diri kita. Jangan kita ni berani. Tu berani tu. Kawan ni berzina, kawan ni liwat. Mana bukti? Hakim putih dak lagi. Dak jangan katalah. Tagi takut kita berdosa. Nah, berhati-hati. Terutamanya orang politik. Tuduh orang ni. Politik ni nak jatuh seseorang dengan kes seperti diciptakan video. Kena hati-hati. Kita jangan terikut dengan fitnah itu. Itu namanya fitnah akhir zaman. Dibina video. Video ni tak boleh jadi bukti lagi. Kadang-kadang kepala boleh edit buah badan orang ni, buah kaki orang ni. Tak boleh. Video tak boleh pakai. Tu Islam nak menyabitkan hak zina kepada seseorang, mestilah ada saksi yang amanah, yang dipercayai, dan bukti. Kalau video tak boleh, kerana boleh diedit. Tu kita kena cermat, kita kena jaga, kita kena berhati-hati. Takut nanti di akhirat kita ada banyak tanggungan. Kita kena selesai satu jenuh kita. Maka kita belajar, kita erti yang dulu kita tak erti, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kita erti, jaga lisan kita. Apabila seorang kafir mengucap seorang kafir akan dua kalimah syahadah, mula-mula kafir, lepas tu dia mengucap dua kalimah syahadah, serta
dengan kepercayaan di dalam hatinya. Dia percaya. Kita tengok dengan hal keadaan dia. Dia main semayang, dia puasa. Maknanya dia percayalah tu. Hak dalam hati dia mana kita tahu. Maka jadilah ia seorang Islam dan terpeliharalah dirinya. Yakni dihormati. Kita tak boleh bunuh dia. Kita kena jaga harta dia. Dan kita kena bela kehormatan dia. Itu P. Ramlee buat filem Mersing. Tak boleh bela orang kita. Walaupun orang luar kalau dia betul-betul. Kalau anak tempatan kita tak kena. Ada lagu tu. Jangan kita bina ashabiah. Tak boleh. Hak betul. Tak betul. Walaupun dia bangsa Cina tapi dia Islam. Walaupun dia bangsa India tapi dia Islam. Kalau betul lah. Kalau tak betul lah walaupun Melayu. Nah. Dia lagu tu. Tu tengok tu dalam hukum syarak. Dia kafir masuk Islam, maka terpeliharalah ia. Wajib kita kena jaga kehormatan dia. Kalau orang tuduh dia, kita kena bela dia. Walaupun dia bangsa lain. Walaupun dia kulit lain daripada kulit kita. Itu maknanya terbinanya Islam itu. Apabila Islam, wajib kita hormati. Hartanya terpeliharalah dirinya nyawa. Hartanya dan nyawanya seperti mana terpeliharanya harta dan nyawa seorang Islam. Itu kita kena pelihara. Sebab dia Islam. Dia bukan kira bangsa, dia kira Islam. Habis tu. Baik. Kemudian syarat sah syahadah. Dia ada syarat pula nak sah, bukan kata jadi tak. Dia ada syarat. Dia. Kita berhenti sini dulu. Wallahu alam. Syarat sah syahadah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Saat lagi Tok Guru Ustaz Johari ada. Kita tunggu. Lama dah kita tak bersama. Syekh Aminuddin tak ada minggu depan oleh kerana beliau ke Yaman. Moga-moga Mesir dan Yaman, moga-moga Allah Ta'ala selamatkan perjalanan beliau, isteri dan jemaah, dan Allah Ta'ala beri kesihatan dan keselamatan pi dan balik kepada Tuan Guru Syekh Aminuddin kita dan guru-guru kita yang di sini. Moga-moga semuanya Allah Ta'ala pelihara dan memberi kesihatan zahir dan batin kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.